Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, uh, confirm korang punya periksa awal bulan 8 Tapi tak tahu tarikh lagi. 11 awal lah. Oh, ada juga paper 3 dibuat juga. Oh, ada amali. Okay, paper 3 amali, dia tak ada paper 3, dia amali. Dia balik pada zaman balik. Sebab sebelum ni paper 3 korang tulis. Tapi amali adalah korang kena buat report semula. Balik pada zaman Zaman dulu, sekolah saya tak ada alat-alat dia. Sebab sekolah saya first batch, jadi barang-barang tak ada, apa, iPad semua tak ada. Jadi markah free. Kalau ada sekolah baru, semua terbengkalai. Macam Sarjana Putra. Sekolah tengah buat tapi terbengkalai apa sudah. Okay. So, dia sekarang ni sistem korang ni dia ambil balik sistem zaman sebalik. Dia dah ambil balik. Okay, so saya nak buat hari ni, saya plan nak buat paper 1, saya dah bagi dekat WhatsApp soalan dia. Orang boleh tengok. Okay. Saya akan bagi penerangan untuk setiap jawapan yang kita buat hari ini. Ingat apa yang saya nak buat hari ini, soalan ni bukan soalan yang pasti ada dalam periksa, tetapi kurang-kurangnya dia dapat bagi balik, orang kata keluarkan balik ilmu yang korang tengah dah belajar masa form 4, sebab dia akan masuk form 4 sekali kan. Yang kod ada kat celah-celah otak yang berlipat-lipat tu kan, kat mana terselit-selit dah tak terkeluar-keluar, so kita nak keluarkan dia balik. Okay, itu tujuan dia. Okay. Dia tak apa, memang kehadiran memang biasa akan mengecewakan. Nanti besok start tahun depan bulan 1 dia penuh je. Tengok. Sebab keinsafan tu kurang lagi bila korang perempuan ni. So apa, saya akan tunggu lepas PPT baru saya ceramah korang. Okay, so kita tengok soalan nombor 1 ni. Okay, tolong fahamkan. Kalau rasa ada maklumat yang korang nak share, sila share. So jangan takut untuk salah. Ingat, kadang-kadang tu apa yang korang bagi tahu tu adalah ilmu yang korang dah dapat. So korang kena share lah kat sini, jangan takut untuk salah. Sebab saya paling tak suka, paling benci orang takut untuk salah. Biar salah korang cakap, sebab nanti korang akan belajar daripada kesalahan. Alright. So Raja 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara daya F dengan pemanjangan spring. Okey, ini eksperimen kalau spring tu bab 1 form 4 last kali. Bab 1 form 4 last kali. Dia bila korang bayangkan spring, korang mesti bayangkan pemala. Kan? Korang mesti bayangkan pemala. Korang mesti bayangkan dia punya perbezaan, dia punya kekerasan spring, diameter spring, jenis spring. Tapi jenis tu biasa jarang. So kita tengok. Antara pelubang yang berikut, yang manakah betul? Okey, adakah yang dimanipulasi itu seperti yang ditulis kat situ, sama ada pemanjangan, diameter? Okey, tengok balik gambar rajah. Apa yang kita nak ubah pada gambar rajah? Apa yang kita manipulasi pada gambar rajah? Pemberat. Okey, so tengok jawapan yang ada pemberat. Pemberat yang korang ubah, tapi pemberat tu menyebabkan apa berubah? So pemberat tu dah betul, tapi pemberat tu kita gantikan apa? Pemberat tu dah betul sebab kita nak ubah. Pemberat tu berat dia kg kan? Kg dia berkaitan dengan apa? Daya, yes. So dia punya dimanipulasi adalah dia punya daya. So bila korang ubah daya, apa yang berubah? Pemanjangan spring. Apa yang kekal dalam eksperimen ni? Diameter spring. Orang tak pakai jenis spring. Jenis spring apa? Spring motor RG, spring motor Legenda, spring motor Yamaha, spring motor Honda. Apa pula? Tu jenis. Mana orang bawa dalam makmal? Habis kalau cikgu, okey sehari ni cikgu nak buat eksperimen
menentukan jenis spring. Jenuh cabut spring motor orang. Masing-masing bawa spana. Nak tu? Cabut senang, pasang balik. Okey. Lah ada satu je spring. Okey. So, Raja dua menunjukkan graf hal laju masa bagi pergerakan suatu objek. Okey. Sebelum kita pergi ke graf tu, cuba tengok gambar Raja kat depan ni. Saya nak tanya korang. Ni apa berlaku? Hal laju bertambah. Hal laju bertambah. Hal laju bertambah maksudnya ada berlaku pecutan. Betul? Right. Ni tak boleh cakap laju sama. Tu baca pasal, pergi pasal. Hal laju malah. Okey, hal laju malah, right. Ini ada pecutan tak? Tak. Awal je lah. Okey, tadi ni dia tak ada pecutan lah. Kita panggil hal laju seragam. Okey, ni hal laju berkurang. Jadi, pecutan pun berkurang ataupun kita panggil nyah pecutan. Okey. Right. Nyah pecutan bukan nyah Australia. Tak faham. Okey, dia dah lama kan. Korang tu tak ingat lah dia kan. Okey, sebab tu graf dia tanya pasal pecutan. Okey. So korang tahu kan, mula-mula dia pecutan betul? Okey, korang dah tahu dia pecutan. Lepas tu dia malah tak ada pecutan. Lepas tu dia nyah pecutan. Maksudnya positif, kosong, negatif betul? Okey, tengok antara graf A, B, C dengan D. Yang mana dia positif, lepas tu kosong, lepas tu dia negatif. Jawapan dia B kan? Ni positif, dia kosong, yang ni negatif. Yang ni dia bermula dengan nyah, berakhir dengan pecutan. Salah lah, sebab tadi kita sebut pecutan, malah, lepas tu nyah. Okey. Nampak? Ni interpret data, interpret graf. Boleh faham? Faham Okey. So, next. Okey, antara berikut yang manakah mewakili kuantiti terbitan? Ingat, terbitan adalah gabungan kuantiti asas. Okey, kalau macam tu korang singkirkanlah yang mana yang salah. Arus literat ini kuantiti, kan ada 5 tu kuantiti asas apa? Yang 5 tu kan kuantiti asas. Apa? Masa saat. Ada tak masa kat sini? Ada. Buang. Lepas tu? Arus. Ada tu? Buang. Jisim. Jisim. Bukan berat, dia jisim dulu. Tak ada jisim, tak ada kat sini lagi. Lagi 2. Suhu, Kelvin kan. Lagi satu. Tekanan ada ke? Tekanan dia. Panjang. Panjang unit dia apa? Meter. Tengok, saya dah sebut tadi, kau tulis ke tidak tak tahu okey. Apa tadi? Mula-mula panjang, sebenarnya panjang mula-mula. Lepas tu unit dia meter. Lepas tu masa, unit dia Kelvin. Masa Kelvin. Ngarut lah. Saat. Suhu Kelvin. Aduh, ingat pula Mr. Kelvin ni. Lepas tu arus. Arus ampere. Lepas tu satu lagi? Jisim, kgm. Okey, ada masalah kat sini. Kalau tekanan, apa formula untuk tekanan? Dia ada 2 ni, rho Hg. P sama dengan F per A, iaitu daya per unit luas. Yang dia cerita pasal brake kereta. P sama dengan F per A. Okey. Jawapannya antara B atau D.
Ni betul-betul tak faham Melayu ni. Jamie kata D. Ada siapa-siapa nak bantah? Kita kena tanya orang yang power fizik. Kau Ipan? Jawapan kau apa? Come on lah, orang bagi penghargaan ni bukan cacian. Yang kena caci Liverpool je. Kan? Betul mana jawapan betul? Dua-dua nampak macam betul, mana boleh bodoh dua? Pilih satu. D lah jawapan dia. D tu mana ada weh. D tu bukan ukuran. Tu dia cahaya ni dia tak ada ukuran. Dia cahaya macam korang kalau lampu kereta apa korang tu warna kuning, warna putih. Dia ada kadar keterangan dia. Dia pakai K. 600K, 500K, 3000K. Dia ribu-ribu K tu. Itulah keamatan berluminisasi. Dia ada. Sama juga lampu ni pun dia ada. Kalau kau nak tengok jenis-jenis lampu yang ada keamatan yang berbeza ni, korang kena pergi penthouse, kedai dia ada lampu tu banyak lampu. Dia ada tunjuk. Kan? Kadang-kadang ni kita ni bukan pergi masuk kedai tu kita nak shopping. Kita nak tengok lah. Sebab benda tu ada kaitan. Sebab saya jenis yang suka tengok. Jadi saya tahu, oh yang ni adalah ukur keamatan lampu. Macam kamu tak tahu. Sebab sama juga. Ataupun dia ada unik satu lagi. Kalau korang jenis suka baca paper, dulu Malaysia ni, stadium kat Malaysia ni kan semua canggih-canggih. Lampu tu bukan lampu suluh. Dia tak pakai lampu ni, dia pakai macam spotlight tu. Bila je nak peluang sepak je nak kena ukur cahaya tu lulus ke tidak. Okey, lulus baru boleh main bola. Tak lulus main petang. Dulu isu lux. Dia punya unit lux. Bukan lux yang sabun mandi tu. Tak lepas sebab untuk antarabangsa kena lepas 1200. 1200 lux. Maksudnya padang tu nampak semut pun boleh nampak. Sekarang tak ada dah, sekarang dah 1008 tak salah, 1800 lagi tinggi. Dulu asal nak main je nak kena tentukan. Asal nak main pergi teruk lah. That's why you call it Malaysia. Kan? Sebab kita dari segi macam tu Indonesia majulah. Segi Indonesia majulah. Tapi kita kena bangga dengan diri kita juga. Tanah tumpah darahku guys. Alright. Alright, Raja 31 menunjukkan harimau kumbang mengejar seekor rusa dalam hutan liar. Diberi bahawa jisim dan laju harimau kumbang dan rusa adalah 60 kg dengan 20 ms tolak 1 dan 70 kg dan 15 ms tolak 1. Siapa yang laju tu? Harimau kumbang kan? Menunjukkan, menunjukkan harimau kumbang berjaya menekam rusa itu dan kedua-duanya bergerak bersama-sama dengan laju sepunya. Ni apa ni? Ni topik apa ni? Momentum, yes. Momentum. Momentum apa ni? Pelanggaran kenyal, tak kenyal. Dia melekat. Lepas tu bergerak bersama-sama. Tak kenyal kan? Kalau dia berpisah, dia kenyal kan? Okay. So, okay. So, M1, B1 tambah M2, B2 sama dengan dia bergerak bersama-sama. Jadi, hal lagi ni sama. Bila pelanggaran kenyal ni, formula dia. Ni kau perlu faham. Okay. Ini formula untuk pelanggaran kenyal. Kalau tak kenyal, MB1, MB2, B2 sama. B9 satu lagi adalah untuk tutupan. Okay, korang boleh ambil lah yang satu ni untuk cita. Harimau kumbang.
Ini untuk usaha. So, isi je nilai dia. Yang penting pastikan unit dia telah mesti pakai kg. Kalau pakai unit selain daripada kg. Lepas tu yang ni mesti ms tolak 1. Okay, tambah ini 70 baru simulasi. Faham tak? Kali 15. Lepas tu dua-dua bergerak bersama-sama kan? Lepas tu soalan dia bawah. Berapakah magnitude V? Maksudnya nilai V. Magnitude tu maksudnya nilai 60 tambah 70 di sini. So 1200 tambah lagi berapa? Dua 250. So V sama dengan 2250 bagi 130. So V dia 7.3. Tak kisahlah, jawapan dia B kan. Okay. Nampak? Kenal pasti sebenarnya korang. Tapi sebab topik dia senang. Okey, saya belajar ni. Tapi dia tak tajalah pelanggaran kenal. Kenal. Korang boleh tengoklah. Tak kenal tu maksudnya dia akan ada ayat kedua-dua tu bergerak perasingan. Selepas pelanggaran, kedua-dua objek bergerak perasingan. Okey, aku kena ingat ini formula untuk pelanggaran tak kenal. Tak kenal. Dia sama, ni formula dia macam ni. Lepas tu ada satu lagi itu tutupan. Tutupan benda asing. Benda sama. Tak kenyal kan? Oh, kenyal. Tutupan tu tutupan lepas tu dia bergerak perasingan kan? Ini dia B satu je. Okey. Boleh point ya? Kenapa kita buat formula M1 B1 tambah M2 B2 kena ada sama dengan? Kenapa kena ada sama dengan kat situ? Tiga-tiga formula tu ada sama dengan di tengah. Kenapa? Dari satu prinsip. Apa nama prinsip tu? Prinsip apa? Sebab saya nak tanya korang ni untuk soalan struktur sekali. Dia tu, saya biasa cakap sekaitkan dengan cinta. Prinsip apa? Ada prinsip dia. Kenapa segitiga ada sama dengan? Kenapa? Sebab dia nak menyatakan nilai sini mesti sama dengan nilai sini. Nilai sini mesti sama dengan nilai sini. Nilai sini mesti sama dengan nilai sini. Fisik, konsep fisik ni tak sama macam korang. UPSR lain, segitiga lain, SPM lagi lain. Dia tak ada sama, dia tak ada prinsip kat situ, tak ada prinsip. Apa prinsip apa? Apa kesamaan? Persamaan, kau ingat ni apa ni untuk hari kemasaan? Tengok Google lah. Janganlah Google orang nak cari kat celah otak tu. Aku terselit-selit kan. Prinsip keabadian apa? Prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa
Jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Dia mematuhi prinsip tu. Ini prinsip yang popular ni. Maksudnya kalau korang tak ingat, chances korang dapat A kurang. Saya tak kata korang tak dapat, tak boleh dapat A, tak. Kena ingatlah sebab tu saja buat paper 1, saya nak korek balik apa asas tu. Asas dalam fizik tu penting. Okay, itu tujuan dia hari ni. Alright. Okay. So, lampu ni. Okay. Kan. Ini dulu ingat masa Syekh Muzaffar Datuk tu, kata Dr. Syekh Muzaffar pergi ke angkasa lepas kan. Wah, semua nak jadi, masa tu cita-cita saya nak jadi angkasawan. Lepas tu belajar tak sama pun macam jadi angkasawan. Mimpi je lah kan. Lepas tu lah Hakim Nursi cipta lagu Mimpi. Mimpi yang berkaitan dengan semua kan. Dulu memang masa Syekh Muzaffar berapa tahun, dah berapa tahun, 10 tahun kot. Anak dia kembar je. Tak tahulah kot kena pergi jadi angkasawan kot, balik baru dia dah nak kembar, banyak nak kembar. Semua nak jadi angkasawan dulu, semua terbayang. Wah, semua nak jadi kan lah. Sebab memanglah kau pergi sana, nak dapat jadi pergi sana memang satu kepayahan lah, sebab ada kena kursus semualah. Bukan senang kursus kat Malaysia, lepas tu kena pergi kursus kat Rusia lah, Amerika Syarikat lah, sebab baru kau boleh pergi. Malaysia tu ada beribu-ribu orang pergi selection. Sampai tinggal 2 orang. Tak salah 2 orang tu ada kapten apa tak nama, dia askar. Mula 3 ada seorang perempuan. Lepas tu kapten, askar. Lepas tu yang Syekh Muzaffar tu. Kapten tu di simpanan lah. Dia hantar dua-dua pergi berlatih, tapi seorang je pergi yang selepas. Sebab nak pergi tu kena bayar. Kerajaan Malaysia lah bayar. Kerajaan Malaysia bayar, cukai mak bapak korang bayar. Mestilah benar kan. Kalau balik tak ada, tapi memang dibalik dia kena berkhidmat dengan kerajaan lah. Kerajaan suruh panggil pergi ceramah, dia kena jadi kontrak lah. Mungkin bagi ceramah sampai mati. Jadi itulah ikon yang sepatutnya diberikan penghargaan, sebab dia dah pergi kat luar daripada angkasa lepas. Bukannya orang yang bawa motor tu. Tapi kalau korang nak jadikan macam Solos yang main game tu sebagai ikon, tak apa, sebab dia memang belajar bagus tu. Solos tahu kan? Dia memang belajar, dia dah belajar tinggi, dia jazah tak saja. Baru dia main full-time game. Dia maksudnya dia letakkan, sebab tu saya biasa cakap kat korang, ilmu tu kena letak kat tempat yang paling tinggi. Lepas tu korang yang jadi apa jadilah. Sebab korang dah ikut apa yang Al-Quran suruh. Nita menempah kemasyhuran di jalan raya. Lepas tu anak saya baik sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Alright, okay, kembali kepada Syekh Muzaffar ni. Syekh Muzaffar lah je. Okay. Dulu ingat kan ada satu, sebab dekat bulan tak ada angin. Lepas tu sekali Amerika Syarikat dia keluarkan gambar yang dicacakkan bendera Amerika Syarikat, dia punya bendera berkibar. Jadi tak boleh lah, jadi orang pertikaikan lah. So sebenarnya sampai ke angkasa lepas dulu, sebab dah jadi pertikaian, dia lah orang Rusia. Tapi sekarang ni China dah lebih maju, sebab dia orang dah ada satu kapal angkasa yang dah mengorbit ataupun dah menjejak dekat Marikh. Dia orang sekarang ni projek nak pergi ke Pluto pula. Pluto terus. Tak ada pergi Marikh dah, Pluto terus. Mungkinlah dia pergi Pluto tu, dia nak ambil sikit ais kan. Kita susah buat ais. Mungkin ais kerana sejuk tak cair ke. Mungkin mana kita tahu kan. Sebab tu dia berani buat kajian. Alright. Mungkin korang ingat apalah ni banyak pakai duit sebenarnya. Perlumbaan ke angkasa lepas ni menunjukkan kemajuan sesuatu negara. Okay. So apakah yang dapat dikatakan mengenai inersia dia?
Inersia dia, kalau dia ke angkasa lepas, jisim dia bertambah ke berkurang? Oh, dia kurang. Jisim. Jisim sama yang berubah? Berat. Berat. Kenapa berat berubah? Sebab berat dia berkait rapat dengan graviti. Kalau dia pergi ke bulan, ada graviti ke tidak? Jadi tak ada. Jadi dia punya berat berkurang kat bulan. Tapi jisim dia tetap sama. Ui, takkanlah orang pergi ke bulan, nak kurus pergi ke bulan. Tapi nak kurangkan kesan daya, pergilah ke bulan. Macam saya cakap cerita naik lift tu kan. Oh, nak ringan, kita naik lift ke atas. Berat, tu berat. Nak ringan, turunkan lift. Jadi kau bawa penimbang, kan, bawa penimbang duduk tingkat atas sekali, turun lift. Oh, ambil gambar. Ringan. Okay. Itulah ringan, ambil gambar. Okay. Sekarang kan semua benda nak update. Alright, okay. So, dia punya jisim tidak berubah. Jawapan dia C. Okay, beca. Raja menunjukkan seorang penarik beca membawa seorang penumpang mengayuh dengan satu daya F. Okey, beca ni kalau tak salah Melaka lah paling popular lah. Lepas tu kedua tu biasa dekat Penang kan. Penang lah. Tak tahu lah negeri lain. Saya biasa nampak kat Penang dengan tu je dekat Melaka. Melaka lah happening kan. Kan, Hello Kitty lah, Superman lah. Okey. Okey. So, apakah yang berlaku pada pecutan beca itu pada 5.2? Mula-mula di bawah seorang. Lepas tu di bawah 2 orang. So, pecutan dia berkurang. Kenapa berkurang? Berkurang sebab jisim bertambah. Jisim bertambah, jangan pakai daya sebab dia bergerak mendatar. Kalau dia naik ke atas, baru cerita pasal berat. Atas ke bawah, pergerakan atas ke bawah, baru cerita pasal berat. Kalau pergerakan kiri ke kanan ni, korang hanya perlu cerita pasal jisim. Okay? Alright. Okay. Cuba tengok betul-betul rangka kereta tu. Macam rangka kereta apa kalau? Izora. Memang dalam fizik, buku teks, dia akan guna rangka Izora. Sebab dulu, masa diiklankan kereta Izora ni, dulu masa tahun, setengah awal tahun 2000 ke apa, diiklankan, dia tunjukkan rangka. Iklan dia, kereta tu jalan, lepas tu orang dalam tu, lepas tu dia bogilkan kereta. Orang maksudnya macam orang tu terapung, dia tunjuk rangka dia. Dia tunjukkan rangka tu lah orang tengah bawa kereta. Iklan dia? Ya. Dia promote. Maksudnya dia nak cakap yang rangka Izora tu kukuh. Betul, memang kukuh. Korang ada dengar ke orang aksiden Izora penyek? Tak pernah dengar. Memang ya. Ya. Kukuh, memang kukuh. Memang kukuh. Sebab masa tu, awal tahun 2000 tu, Proton ni dia promote kereta dia nak tunjukkan dia punya kekuatan. Orang dia nak kata kereta dia ada keselamatan. Memang betul lah, memang betul. Sebab tu kau tak pernah dengar dia aksiden macam tu. Dia aksiden penyek. Biasa kereta yang aksiden penyek ni patutnya korang tahulah rival dia lah. Yang ada beradik King tu. Memang penyek. Mana-mana pun kalau pelajar jatuh kan, lori tak sempat brake, penyek. Ya. Okey. Kalau proton yes. Okey, proton dia mulakan dengan tak selasa dulu dia mulakan dengan Wira. Dulu Wira tu king of the road. Dulu Wira dia king of the road. Dia memang laju gila. Okay. So, apakah yang berlaku sekiranya zon mudah remuk tidak ada bagi sesebuah kereta? Apa jawapan korang? Zon mudah remuk tak ada pada kereta tersebut. Izora tu tak ada zon mudah remuk. Daniel, kau ada Izora, apa jadi kalau zon mudah remuk tu tak ada pada kereta bapa engkau? Mana ada jawapan mati tak ada? Apa jawapan dia? Sebab dia berkaitan dengan impuls, daya impuls. B,
Dia kata kalau tak ada. Kalau tak ada zon pelanggaran tu. Kalau ada zon pelanggaran, masa pelanggaran bertambah. Dia kereta akan kemik, tapi zon tu, zon yang penumpang tu dia tak boleh kemik. Dia akan kemik depan dengan belakang sikit. Dia tak kacau dalam ni. Macam kita F1 lah kan, ada siapa yang baru sikit ni. Balik kereta dia. Lepas tu boleh keluar sambung badan. Oh, fantasi, stopar mati. Kasi motor tak ada. Kasi motor tak ada. Okay? Ni jadi kat sini. Saya ingat yang pelatih. Memang. So di accident tu zon pelanggaran kita panggil ni zon. Kenapa? Ni tujuan depan ni dia mengurangkan meningkatkan masa hantaman. Kalau tak ada zon pelanggaran tu apa berlaku? Masa pelanggaran akan kalau tak ada zon pelanggaran, masa pelanggaran akan berkurang. Okey, dia balik kepada formula. Dari impulse. F sama dengan MV tolak MU bahagi T. Ni dari impulse. Kalau diminta apa definisi untuk daya impulse daripada formula ni, apa korang boleh bagi tahu jawapan? Definisi dia bagi tahu maksud daya impulse. MBU ni apa dia? Liverpool Manchester United tak? Ni apa? MB itu momentum. Kalau ada tolak. Kadar, okey, kadar. Pada perubahan, tiba-tiba masa pula. Formula tadi apa? Ada momentum, so kadar. Definisi dia kadar perubahan momentum. P ni kalau duduk kat bawah, kadar. Tolak ni perubahan. Kalau ada tolak, perubahan. Itu kadar perubahan. Formulanya adalah momentum. So jawapannya D masa pelanggaran berkurang dan meningkatkan daya impuls terhadap kereta. Tak ada jawapan mati. Daya impuls ni daya impuls yang tak elok lah. Boleh menyebabkan kematian lah. Okay. Sebab tu kereta dengan bell fire. Mana lebih selamat? Kereta lah. Kereta atau bell fire. Kereta apa-apalah, kereta kan depan. Okey lah, saya bagi nama kereta lah. Oh, bell fire sebab dia tinggi. Dia tinggi. Dia tak ada zon pelanggaran. Kalau pelanggar, kalau dia tinggi tu. Tapi ada beberapa memang ada beberapa kes bell fire mati. Yang latest tu dia dekat lebuh raya CSR dekat Bentong. Yang ada kereta main keluar, orang tu mabuk ke apa. Satu keluarga. Innalillah. Zon pelanggaran ni tak adalah zon pelanggaran. Kereta memang lebih selamat sebenarnya. Sebab dia bell fire ni dia pendek, dia depan pendek sebab enjin dia berada bawah tempat duduk, enjin depan. Enjin dia berada bawah tempat duduk. Kalau bandingkan dengan Izora, Wish, Honda Stream, enjin dia masih kat depan.
Engine dia masih ke depan, tapi dia pendekkan sikit, tapi engine dia masih ke depan. MPV tu macam tu. Jadi dia ada zon pelanggaran. Velfire, Starex, Voxy, Serena, dia enjin berada di bawah sebab dia maksimaskan ruang tu untuk orang duduk. Jadi zon pelanggaran dia, sebab itulah kereta tu tak boleh untuk pecutan. Dia memang kereta untuk family, untuk bermegah-megah di jalan raya. Mestilah bawa pelan-pelan, nak tunjuk kat orang. Betul lah aku bawa laju-laju. Siapa nak tengok? Weh, tak sempat tengok. Kan? Kita orang tak nak tengok, kita bawa laju-laju. Zora laju siot. Zora yang latest tu laju. Dia ada turbo tau. Zora tu ada turbo. Dia 1.6 turbo. Dia senang-senang cecah 200 km sejam. Tapi orang tak buat lah. Orang tak buat lah kan. Dia yang bawa tu, dia kena semua tidur baru dia bawa 200. Ya, dia yang menjaga. Alah, dia ni yang menjaga lah. Tak boleh, nanti dia report kat mak. Tadi ayah bawa 200 mak. Nak mati ke? Okay. Alright, so tengok nombor 8. Hitung masa diambil oleh satu pemanas rendam berkuasa 800 watt untuk menukarkan 1 kg ais pada 0 darjah Celsius kepada air pada 60 darjah Celsius. Yang pemanas rendam tu yang ada, nanti saya lukis kat depan. Dia ada macam lengkung sikit. Korang mesti tak pernah jumpa sebab korang jumpa cerik-retik kereta lain. Mana ada dalam sini? Ini pemain renang. Nah, sedap. Sebenarnya tak boleh guna tu sebab dia bahaya. Sebab dia tak boleh off. Ni kalau tengok air juga, orang off sendiri. Off sendiri. Tapi ada masih jual. Masih jual. Nak apa mana pun. Opsi pura poket ni. Tak mana tahu pernah guna masa pergi dengan masa nak belajar masa dengan datang dulu masa pergi hotel kereta pun tak ada. Masa mau hai kereta pun tak ada. So orang bawa lah sendiri. Hotel budget. Kereta pun sekarang hotel budget kereta dah ada. So tak ada bawa lah dulu saya ingat. Terengganu pergi jalan-jalan sampai Kuala Terengganu. So tinggallah masa air balik merah beli. Dia jatuh motor besok. Kan kalau kita tu baru juga. Kan di sini kecil. Okey. So okey, dia bagi power dia 800 watt. Lepas tu dia bagi max dia 1 kg kejisim dia. So nak cari masa Itu masa dia ambil untuk satu pemanas. Menukarkan ais. Tengok. Ni. Dia tukarkan ais kepada suhu kosong kepada 60 darjah Celsius. Kalau tengok kat sini, dia ada kat sini dia bagi muatan haba tertentu. Bila dia bagi muatan haba tertentu, korang akan guna MC pita. Kalau dia bagi haba benang pelakuran, korang akan guna ML. Ada dua pemilih yang korang pilih. Okey, yang pertama korang guna ML. Iaitu Q sama dengan ML. M dia 1 kg, L dia ni 3.4 darab 10/5 joule per
kg. So korang dapat 3.4 darab 10 kuasa 5 joule per kg. Lepas tu kena guna Q sama dengan MC kita. M dia 1, C dia ni itu 4200 untuk air. Theta dia ni 60 tolak kosong. Tu jawapan dia 60. So kau kira berapa? Dua. 252,000. Okey. Mana dia masa tu? Tak ada pun masa. Okey. Mana dia masa? Sebenarnya dia ada gabungan B1, B2. Ada bila ada P, formula yang kau kena ingat ni. PT sama dengan MC kita tambah ML. Sebab ada dua lah proses kat sini. MC kita tambah ML dia dapat. So P adalah 800. P kita nak cari 252,000 tambahkan dengan 3.4 darab 10 kuasa 5. So P sama dengan 252,000 tambah 3.4 darab 10 kuasa 5 bahagi 800. So korang akan dapat masa dia adalah apa saat? $740. Nampak ya? So jangan bagi Q dah kat sini. Apa benda yang korang buat kalau bagi modal tertentu, kena guna MC kita. Kalau dia berjanji aku kena peraturan, kena guna ML. Tapi dua-duanya adalah apa lah? So kena tambah. So kalau bagi power, tu ada TP depan. Sebab ni Q. Tapi dia TP sebab Q juga formula lainnya adalah QPD. Okey. Tu harus betul-betul. Case 910 ni bab 2 form 4 yang gravity tu. Bab tu betul-betul baru korang adalah batch kedua yang belajar bab tu. Tengok kalau kau tengok paper 1 soalan dia asal-asal je. Dah, nanti kan nanti. Okey, Raja 7 menunjukkan daya graviti yang bertindak ke atas jasad 1 dan jasad 2. Antara yang berikut yang manakah adalah betul untuk menerangkan hubungan antara F, M1, M2 dan R. Okey, ini memang ada jawapan dia adalah C. Ada formula dia. Jawapan dia adalah C. Ini dia direct je sebab memang ada dalam buku teks korang. Okey. Baca pernyataan di bawah. Garis yang menggabungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Pernyataan itu berkaitan dengan hukum Kepler kedua. Kalau dalam bab 2 form 4 ni dia sebut pasal Kepler je. Kepler. Bukan kepala. Okey, Raja 8 menunjukkan satu sudu logam direndamkan dalam satu cawan kopi panas.
Okay, apakah yang berlaku apabila kopi dan sudu logam berada dalam keseimbangan terma? Apa korang faham pasal keseimbangan terma? Tengok, korang bagi jawapan apa? Korang bagi jawapan kat saya. Mana satu jawapan dia? Buang yang mana yang salah tu. Yang mana yang confirm salah? Ha? Suhu logam semakin menaik. Okey, salah. Tapi memanglah naik, tapi bukan itu yang kita nak. Kita nak dapatkan maksud keseimbangan terma. Memang betul suhu meningkat betul, tapi bukan itu maksud keseimbangan terma. So A salah lagi. B suhu turun salah juga. C pun salah. Tiada pengaliran haba. Mana boleh tiada pengaliran haba sebab kopi tu panas kan? Mesti dialirkan haba kepada sudu. So jawapan dia adalah D. Pengaliran haba bersih daripada kopi ke sudu adalah sifar. Maksudnya keseimbangan terma tu sebenarnya masa dimasukkan sudu tu di dalam air kopi tu, ya betul. Suhu sudu akan meningkat. Tapi dia tanya maksud keseimbangan terma. Kalau dia tanya apa yang berlaku sebelum berlaku keseimbangan terma, jawapannya suhu sudu meningkat. Okay. Sebab air yang panas tu dia memindahkan suhu kepada jasad yang sejuk ataupun suhu yang lebih rendah. Memindahkan kepada jasad yang suhu yang lebih rendah. So, masa bila pengaliran haba itu berhenti? Kita sebut apabila mencapai keseimbangan terma. Sebab tu dia tahu keseimbangan terma berlaku apabila pengaliran haba bersih daripada kopi ke sudu ataupun sudu ke kopi adalah sifar. Maksudnya tiada lagi pengaliran haba. Memang berlaku pengaliran haba, tetapi pada kadar yang sama. Okey. Kita faham Okey. Penden Bayu Laut. Dulu ada lagu. Bayu melanda diriku. Dulu lagu kumpulan perempuan. Perempuan lah. Kumpulan perempuan ada dua dulu. Elit dengan satu, saya lupa nama dia. Sekarang dah tumpuh lah, dah ada dolar kan. Dia bukan sebut dolar lah, dia sebut dollar. Ni dolar kan kau sebut dolar. Dollar. Ada kumpulan dia sebut, salah tu sebut dollar. Alright, okay. Betul lah, korang kan bahasa baku. Ada, saya lupa nak. Oh, feminin. Kumpulan feminin. Famous tu. Okey, betul lah angin bayu kat pantai dia kena melanda diri. Betul lah. Hidup pantai angin tu nolak dia. Dia sebut dia tu. Dulu lagu dia bercerita tau. Dia buat dah lagu. Cerita. Okay. Sekarang lagu lah perasaan. Kan, okay. So, pembentukan bayu laut. Bayu laut tu angin daripada pantai naik ke darat. Manakah pernyataan yang betul nombor 12? Suhu darat menjadi lebih rendah daripada suhu laut. Tak, salah. Pelajaran udara sejuk lebih tinggi berbanding udara panas. Salah. Udara panas lebih tinggi kelajuan dia. Sebab kenapa udara panas lebih tinggi kelajuan dia? Molekul bergerak pantas. Dah sejuk memanglah tak bergerak pantas, dia tak bertenaga lah kan. Okey. So, muatan haba tentu air laut lebih tinggi daripada muatan haba tentu darat C. Bila muatan haba tentu di air laut lebih tinggi, jadi angin akan bergerak daripada pantai ke darat. Sebab muatan haba tentu lebih tinggi. So dia akan pergi kepada muatan haba tentu yang lebih rendah. Alright. Okay. Ingat dulu kalau eksperimen yang pakai acid ni kita orang banyak buat dekat U.
Sekolah ni takut ada orang-orang pedajal. Asid sulfurik ni boleh menyebabkan partisan. Saya rasa sebenarnya cerita kot. Masa ada teacher punya kelas kat UAE lah, sebab saya tak sama, itu kelas tak sama. Teacher ada buat eksperimen, kawan-kawan dia tertumpah asid sulfurik tak rasa. Ke HCl, tak tahu lah, tertumpah dekat kena baju lah. Koyak lah. Dia menghakis. Nasib baik kena baju, direct kena baju. Nasib baik lah. Adalah tersikit kena tangan hitam. Sebab tu kena simbah air cepat-cepat. Dia juga yang terkena kat tudung ke. Ada lah. Tak tahu apa yang pakai tempat ni. Nampak? Kau bayangkanlah kalau buat kat sekolah. Kan? Hari tu Cadi tak, dia kata dia tak puas hati dengan Ipan kan. Dia simbah asid sulfurik. Tak, saya tak bagi idea, jangan. So contohlah kan. So bahayalah. Okay? Bahaya. Bersifat menghakis. Kalau nak buat juga, korang hakiskan dia punya tayar motor ke. Okay kan? Motor yang susah nak. Okeylah, tempat duduk dia. Bubuh tengah-tengah biar melekuk sikit. Okey, so antara gerai mikro yang manakah mewakili hubungan antara L tu adalah dia punya panjang udara yang terperangkap. Dia merujuk kepada suhu dengan panjang. T merujuk kepada suhu. So dalam eksperimen ini, mana graf yang menunjukkan air dalam beaker dipanaskan perlahan-lahan, panjang turus udara terperangkap pada suhu yang berlainan diukur. So patutnya panjang turus udara bertambah apabila suhu bertambah. So yang mana satu jawapan dia? Dia tak boleh tahu. Jawapan dia A lah. Hukum Charles. Menyatakan bahawa isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. Maksudnya apabila suhu bertambah, isi padu pun bertambah. Okey, gajah sebelah menunjukkan dua tala bunyi yang serupa diletakkan bersebelahan menyebelah di dalam makmal. Apabila tala bunyi pertama diketuk, dia dulu ada, kalau masa sekolah rendah ada alat bunyi diketuk. Bentuk macam itulah tala tu. Tak tahu lah, mungkin sekolah korang main recorder je kot. Recorder je. Tak ada pun yang macam piano. Tak ada. Tak ada juga. Korang ada recorder je. Malam tu. So dulu kat sekolah rendah saya ada, ingat cikgu tu, salah tekan bunyi sumbang je dia ketuk kepala. Jadi sekarang pun boleh lah main recorder kat anak suruh. Power je lah. Kat sekolah tak main. Pelik kan, dia pelik, anak sepelik. Saya boleh main recorder, lagu tu macam mana boleh main. So recorder, so ada recorder yang macam piano. Kan ada recorder macam piano, apa nama tak. Lepas tu tala bunyi tu dia ada cara lah ukur dia. Dia kan ada apa tu, xylophone, lepas tu kau kat sekolah rendah pun tak ada. Main recorder je. Macam-macam tu main. Tapi tak apalah kan. Tahu-tahu walaupun tak main benda-benda tu, tiba-tiba sekolah rendah tahu pula main gitar. Tiba-tiba pula kan. Okey. So tala bunyi tu. Apabila tala bunyi pertama diketuk, getaran yang terhasil telah memaksa tala bunyi yang kedua bergetar. Dia ketuk yang satu je lagi. Satu je. Tapi yang kedua pula bergetar. So kita panggil ini fenomena apa? Fenomena apa? Kita ketuk satu, yang sana pula bergetar. Mana boleh tahu? Jawapannya C, resonance.
Resonans ni maksudnya dia nak cerita pasal getaran. Bila korang getarkan satu, satu lagi akan memberi kesan. Itu maksudnya. Contoh bas dulu-dulu lah. Dia enjin kat depan. Dulu bas enjin kat depan. Sekarang bas ditukar enjin kat belakang. Bila bas tu bergetar, orang kat belakang pun boleh rasa getaran. Getaran bas, enjin bas tu. Sebab tu zaman ni dia cerita lagu. Jika kau rasa hati ini, dia ada sebut perkataan getar dalam tu. Kan? Ni lagu kan? Jangan dengar lagu. Memang tak ada apa-apa. Okay. Okay, so Raja 12 menunjukkan gelombang air dipantulkan oleh pemantau SATA. Saya tak tahulah kalau korang ada tangki riak tu kan kat sekolah. Patutnya kena ada satu kat sekolah, tangki riak. Okey, pembandingan manakah yang betul tentang pantulan air dan gelombang 7? Okey, dia nak bagi tahu nombor 15 ni, adakah panjang gelombang 7 kurang daripada panjang gelombang pantulan air? Tak, patutnya sama kan? Sama sebab dia punya, tengok gambar rajah tu pun dah tahu. Kita tengok gambar rajah, dia punya sudut ni. Okey. Taklah orang tak tahu sudut pantulan yang mana. Kita tunjuk. Dia kena ada garis normal. Kalau orang tak tahu garis normal dia tak kat mana, maksudnya orang yang tak normal. Dia garis normal. Tak, tempat dia nak mengantul lah. So, dia sudut dia antara ni. Ni sudut 7, ni sudut sudut pantulan. Sudut 7, sudut pantulan. Dia nilai dia mesti sama. Okey. Kalau gambar rajah saya ni semua sama lah. Sudut 7 sama, sudut pantulan sama, halaju sama, frekuensi sama, panjang gelombang pun sama. So jawapannya kat sini adalah, tadi saya dengar jawapan C. Haji. Okey, 16. Raja 13 menunjukkan muka gelombang merambat menuju pantai dari laut. Adalah diperhatikan bahawa laut lebih tenang di Teluk berbanding di Tanjung. Okey, masalahnya kita bukan, tak ada kaitan Teluk Paling Menggarang dengan ni, tak ada kaitan. Sebab laut di sana jauh laut dia. So dia ada sebab dalam Teluk Paling Menggarang, tapi tak ada kaitan pun sebab dia di pantai tak. Okey. So teluk ni dikata lebih tenang berbanding dengan Tanjung. Tenang ke duduk kat teluk? Kalau pergi sekolah tenang lagi. Balik sekolah macam apa kan? Terlepas sadin-sadin. Terlepas pada kandang. Kalau lalu waktu pukul 1 lebih tu, kau teluk lah terutamanya. Macam terlepas daripada kandang lah apa dah. Kan? Keluar macam tu, terkejut semua kereta berhenti semua. Bayangkan trailer lagu. Penyik terus berjalan. Kan? Yang macam kat Penang tu accident tu kan. 4 orang mati. Setakat ni 4 orang lah. Setakat ni 4 orang. Biasalah kan, mana mak nak cakap anak dia jahat. Anak saya memang jahat, dia yang pergi melomba tu. Ada? Tak ada, kau tak pernah dengar. Aku Zakwan ni lah, memang itulah anak saya ni. Bawa haji laju-laju tu, kau lah anak saya. Bawa pada muka dia jatuh dengan beriman. Okey? Sebab tu bawa motor ni tak salah bawa laju. Dia salah bila berlumba,
Ha. Bila tak berhati-hati. Tak berhati-hati tu jadi salah lah. Okey. Ingat korang kalau balu tu terutama jalan besar kat tu lah kita panggil jalan Garuda kan. Tu bahaya kalau pagi dengan petang. Hari boleh tiap-tiap minggu mesti ada insiden. Tiap-tiap minggu ada insiden, tiap-tiap bulan mesti ada mati. So ni yang mati memang banyak bukan orang sini. Memang bukan orang sini. Orang je jarum, lalu situ ni semua nak cepat kan. Ada yang mati jatuh sendiri pun ada langgar anjing. Jalan Merak. Ada hardware kat situ. Ke Jalan Garuda juga macam itulah. Dia pagi-pagi lalu situ. Jalan Merak kot, depan kot lah. Mungkin ada lalu situ, mungkin anjing. Memang anjing tu lah. Betul lah anjing memang. Anjing betul lah. Dia buat perangai anjing kan. Mesti tak ejek siapa-siapa pun kan. Memang dia ni, orang tu langgar. Mati. Anjing tu pun, nasib baik anjing tu pun mati. Susah dia jawab ni. Susah jawab. Sebab memang tempat-tempat hardware ni dia biasa berlanjut. Korang kalau jumpa anjing kan, dia cuba kejar korang tak takut dengan dia, lagi dia suka main. Tapi jangan terlalu berani pula, kita pergi acah-acah dia kan. Dia tak kacau pun. Kau kacau-acah, mesti pasal lah. Kalau jumpa anjing juga benda-benda. Nak jadi mak silau. Cakap teacher pun benar. Nak kena kejar anjing naik motor. Tapi kita memang janganlah lagi korang pecut motor lari lagi dikejar. Kalau lagi pecut Honda tu lagi bodoh. Okay. So, fenomena apa yang berlaku dekat Teluk dengan Tanjung ni? Pembiasan. Pembelawan ni di sebalik. Pembiasan. Itulah pembiasan. Pembelawan ni dia macam di sebalik macam contoh bukit. Kan frekuensi untuk TV tu dia gelombang tu pembelawan. Okey, Raja apabila menunjukkan gelombang air sedang merambat menuju sebuah benteng. Benteng dengan satu bukaan. Okey, biasanya benteng macam ni dia buat dekat pelabuhan. Kalau tak ada benteng macam ni, kapal-kapal yang berlabuh dekat pelabuhan tu semua tunggang terbalik lah. Sebab itulah kapal-kapal kalau berlabuh dekat contoh kat pelabuhan sana tu kan dia bawa kontena-kontena. Kalau tak ada macam tu dia berterabur lah dia punya kontena tu. Sebab tu setengah kawasan dia akan buat pelabuhan tu dekat kawasan macam Teluk ataupun Tanjung ni lah. Sebab tu macam tu Tanjung Harapan kan. Dia Teluk kawasan yang tenang, airnya tenang. Sebab tu dia buat pelabuhan kat situ. Dia tak akan buat pelabuhan contoh tiba-tiba dia buat dekat Morik ke kan. Ombak punya tinggi di situ dia buat pelabuhan, tak boleh. Okey. Apa? Ada pakai? Ada belakang Okey, corak gelombang yang manakah mewakili gelombang daripada P ke Q? Gelombang daripada P ke Q. Gambar Raja ni 17. Corak manakah? Ingat
Tujuan benteng tu dibina untuk mengurangkan kesan gelombang ataupun kesan ombak. So, mana satu jawapan A yang menunjukkan kurangnya kesan ombak? B jawapannya. Itulah. Kalau korang faham masuk benteng tu, korang tahulah mana satu bentuk gelombang. Simple je. Okey, 7 pelajar 15 menunjukkan corak interference yang diperolehi apabila cahaya kuning digunakan dalam eksperimen dui celah yang. Okey, yang bukan yang. Jika cahaya kuning digantikan dengan cahaya biru, rajah manakah menunjukkan corak interference yang betul? Ingat, ini adalah cahaya kuning. Gambar rajah tu adalah cahaya kuning. Adik-adik, cahaya mana yang mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang ataupun lebih pendek? Itu korang kena tahulah, kena hafal lah. So 18. Jawapan dia A. Panjang gelombang lebih pendek. Panjang gelombang lebih pendek. Panjang gelombang cahaya biru lebih pendek berbanding dengan cahaya kuning. Panjang gelombang cahaya biru lebih pendek berbanding dengan cahaya kuning. Maka jarak antara dua pinggir cerah berturutan X cahaya biru lebih kecil berbanding dengan cahaya kuning. Okey, ni. Dekat tu. Tu apa tu? Jawapan dia nombor 19. Dipakai apa? Alat apa tu? Biasa dia guna untuk tengok duit 100. Kamera. Infrared. Ni untuk apa ni? Atau UV. Bukan Ultraman tak ada. Dulu nak transfer data pakai infrared. Handphone. Tapi infrared dia kata ada kesan radiasi kan. So lepas tu dia pakai Bluetooth. Bukan Bluetooth. Bluetooth. Okey. Sekarang ada lagi. Ada NFC. NFC. Tak phone. Transfer data, phone ada NFC tak belakang. Tapi tak banyak handphone yang ada tu. Walaupun handphone tu mahal tak tentu ada. NFC. Sekarang sebab tu dia dah ada Touch and Go NFC. Touch and Go NFC tu korang tak payah pergi kedai untuk reload. Touch dekat handphone yang ada NFC. Dia macam Bluetooth tapi handphone tu dia dekat cover belakang tu dia ada satu device lah dalam. Kau buka cover tu, kau tak boleh buka lah cover tu sesuka hati, nanti tercabut wire dia. Biasa cover buka tak ada apa-apa kan. Ni ada wire dekat tengah-tengah dia. Dia boleh touch kat Touch and Go tu, korang boleh reload pakai handphone. Di mana-mana saja. Tak salah rasa handphone Sony ada. Oppo ada. Poco tak ada. Poco X3. Poco X3 ada. Tapi orang tak tahu guna dia tu. Macam beli tu rugi lah. Kalau ada Touch and Go tu untung. Ada X Blade ada. Handphone X Blade ada. Handphone mahal tak tentu ada walaupun harga dia 1,000. Tujuannya tentulah untuk ada kad-kad yang ada NFC. Bila siapa handphone dia ada kad NFC. Contoh ada setengah-setengah apartment dia ada kawalan security tu kan. Dia kena touch tu kan. Dengan kad tu, ada kad tu warna putih, kita panggil security card tu. Dia ada NFC. Maksudnya kalau ada setengah-setengah device ataupun apps yang boleh kita copy data tu, masukkan dekat handphone, so masukkan dalam data tu, so transferkan balik kepada kad baru. So korang boleh multiply kad tu. Faham? Security card tu kau ada banyak lah, security card tu kau boleh lah touch. Ni atuk, ni semua. Nanti saya marah boleh datang suka hati. Tak payah cakapkan seperti.
Ada. Okey. Kalau ada lah, kalau ada device tu lah, tak ada tak boleh lah. So jawapannya Sinatra Ungu. Antara yang berikut yang manakah merupakan aplikasi pantulan dalam penuh? Pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. 1, 3, 4. Sebab mikroskop ni dia membesarkan. Yang lain dia sama. Yang lain dia lebih daripada pantulan. Yes, pantulan. Periskop prisma ni kan yang dekat kapal selam. Periskop orang yang tengok kat kapal selam tu bukan dia tengok objek dekat atas tu besar tak. Dia tengok kalau kecil-kecil lah. Yang dia tengok tu kecil-kecil lah. Dia maksudnya dia punya image adalah sama. Mikroskop tu dia membesarkan image. So dia bukan pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh ni dia sama. Pantulan dalam penuh konsep dia sama sebab dia ada sudut pantulan tu melebihi sudut genting, iaitu 60 melebihi sudut genting untuk cermin tu. Sebab setiap medium ada sudut gentingnya sendiri. Untuk mencapai pantulan dalam penuh, sudut pantulan mestilah melebihi sudut genting. Ingat saya cakap tu. Buku teks tu. Okey. Untuk berlaku pantulan dalam penuh. Ada satu lagi yang fenomena pantulan dalam penuh yang logam maya tak rasa. Kalau naik kereta, korang nampak macam air kat jalan. Tapi kalau kat Selangor ni susah nak tengok. Sesak kan. Jalan yang kosong. Korang nampak. Dia macam air, tapi tak ada air pun. Dia bawa ada air jauh-jauh, tapi tu bukan air. Dia cuaca panas pun nampak. Yes. Fenomena pantulan dalam penuh. Okey. Seterusnya, Raja 17 menunjukkan satu objek diletakkan di hadapan sebuah kanta cekung dengan panjang fokus 10 cm. Apakah ciri-ciri imej yang terbentuk? Okey, kanta cekung. Kanta cekung dia punya imej mesti yang pertama mesti maya. Maya tu mesti. Dia bukan dia kanta cembung dia baru nyata. Kalau kata cekung dia mesti ada maya. Tak ada maya kena buang. So A dengan B buang lah. Nyata tu hanya untuk kata cembung. So objek. Kalau korang terror lukis lah. Maya dia akan berada di sini. Di patah balik situ. Jadi kot tersasar. Dia macam ni. Macam itulah lebih kurang dia punya gambar rajah dia. So maya ni dia objek image tu berada di depan bawah, di bawah objek. So kalau bawah dia tegak tu songsang. Tegak kan? 21 tegak. Maya tegak mengecil. Maya tegak mengecil. Kalau objek tu dekat dengan kanta, imej yang terhasil membesar. Kalau objek tu menjauhi kanta, imej yang terhasil tu mengecil. Boleh ingat ke? Okey, tak apa. Tapi korang ingat tu lah sekarang ni kalau korang mau nyata tu korang tinggal dua je kan nak pilih Okey, Raja sinar bagi cermin cekung manakah yang diperlukis dengan betul? Mana yang lukis dengan betul 22? Korang cari yang salah. Semua dia ke sebelum kata kan? Ada satu tu arah anak panah dia macam salah. Sepatutnya cahaya daripada atas tu adalah cahaya 7. Ni. Ni salah ni. Yang ni dia ke mana patutnya macam ni.
Yang ni memang macam ni satu, yang ni macam ni satu. So jawapan dia adalah B. Dia tak boleh kalau cahaya yang kat sini, garis yang kat atas ni dia macam ni tau. Mesti macam ni. Okey? Tu kena ingat, nampak? Dia kenakan korang kat situ je, ni je. Sebab dia bagi macam ni kan. So salah lah. Alright. So jawapan dia adalah D. Okey, Raja 18 tunjukkan sebuah kereta mainan berjisi. Kereta mainan? Nampak ada orang. 4 kg. Ui. Kereta mainan tu lah kot. Yang kereta yang tu besar tu kan, boleh tekan tu. Itulah kot, budak-budak lah. Boleh je kalau kau nak naik, kau tak malu. Boleh lah, ada yang boleh naik lah. Ada yang boleh naik. Yang besar sikit lah, yang besar sikit. Itu nak nyanyi lagu tu kena naik lagu kereta warna merah. Kalau naik kereta warna pink kenalah tukar lagu color pink. Kan? Sebab kalau naik kereta tu bolehlah kan, kalau kau pilih lah nak naik BMW, boleh naik BMW. Okay. Alright. Okay, kereta itu dia punya DC 4 kg. Kalau 4 kg dia punya berat 40 Newton, betul? Maksudnya untuk membolehkan kereta tu ditolak, kita ada daya lain lah. Kereta tu ditolak dengan daya 10 Newton. Daya geserannya 2 Newton. Soalan dia, berapakah pecutan kereta mainan tersebut? So, kita nak gunakan formula dia, F sama dengan MP. F sama dengan MP. Sebelum tu kena tolak daya mesin. Daya yang tolak 10 kan? Daya geseran berapa? 2 kan? Di sini dia 4. Tu boleh kali 8. 8 plus 4 3. 8 bagi 4 je tu je. Apa kesalahan orang? Orang ni selalu lupa nak tolak. Orang kena dapatkan daya mesin. Itu masalah. Cik boleh faham Daya geseran kalau dibagi pastikan tolak. Jangan lupa tolak. Tak tolak habis. Kita dah nak habis soalan form 4. Okey. Ni spring. Raja menunjukkan dua jenis spring, iaitu spring P dengan spring Q diperbuat pada bahan yang sama. Kalau spring RG lebih kurang yang P itulah. Dia spring dia besar, warna merah. Kau tahu tengok warna dia, dah jadi hitam. Warna merah. Betul? Warna merah lah. Monoshock tu panggil. Motor lain buat monoshock dia pelik. Cultural shock kita panggil. Okey. Motor tu lah mula buat monoshock. Haji. Lepas tu baru orang tu PZ tiru. Lepas tu baru LC tiru. Haji mula. Okey. So, Raja menunjukkan dua spring PQ yang diperbuat pada bahan yang sama apabila objek-objek M dan N sama GC diletakkan di atas spring tu, mambatan spring P dan Q masing-masing ialah XP dengan SQ. So, perbandingan antara yang berikut. Yang manakah dikata GC yang sama kan? So, yang manakah yang lebih dalam? Dia lebih mampat apabila diletakkan
jisim yang sama. Ya lah Q. So jawapan dia A lah kan. Q lebih besar tu kan. Sebab dia punya ketebalan ni kan. Dia lebih nipis. So kalau korang bubuh kat motor yang spring end tu habislah. Itu kan. Dia congek bawah. Dia congek. Okay. Raja Doko menunjukkan seekor ikan dalam sebuah akuarium. Dia pakai ketumpatan air 1000 kg per padu. Berapakah tekanan yang dikenakan oleh air terhadap ikan tersebut? Okey, dia pakai formula P sama dengan H ru G. H dia, kedalaman dia 1.5 meter. 1.5 tak, kena tolak 0.8 ni. 0.8 kan? Tolak. So dapat apa tu? 0.7 kan? Sebab dia nak kedalaman ikan kan? Kedalaman ikan. 1.5 unit hati-hati yang nampak. Ni cm, ni meter kan? Kena hati-hati So tolak dapat 0.7. Ketumpatan dia bagi 1000. Graviti kena pakai 9.81. So korang akan dapat jawapan C. Okay. Ni saya letak dalam video. C dia, jawapan dia C lah. Okey. Raja 21.1 manometer digunakan untuk mengukur tekanan gas dalam sebuah bekas. Pernyataan yang manakah adalah betul mengenai tekanan gas dalam bekas itu jika tekanan atmosfera adalah 76 cm Hg. Dia kata tekanan atmosfera 76 cm Hg. Tekanan atmosfera ke 76 cm Hg. Kalau korang tengok gas ni, kalau dia kan saya rasa saya pernah cerita ni. Kalau di belah kanan lebih bermaksud tekanan gas yang lebih. Kalau kata dia punya gambar rajah dia macam ni, dia rendah. Kan dia rendah kan? Ini maksudnya tekanan atmosfera lebih. Yang ni kan dia lebih tinggi daripada yang sebelah. Maksudnya yang dia yang ni rendah, yang ni rendah. Yang ni lebih tinggi kan? So yang ni tekanan gas tinggi. Yang ni tekanan gas rendah ataupun tekanan atmosfera lebih tinggi. Ni atmosfera lebih tinggi. Ini gas lebih tinggi. So jawapan dia adalah C. Lebih daripada, nampak? Sebab tu dia tulis 24. Kalau dia nak minta nilai untuk tekanan gas tu 76, tambahkan dengan 24, korang dapat 100. Kalau dalam kes macam ni, kena tambah. Right? Okey, seterusnya soalan nombor 27. Situasi manakah menunjukkan objek berada dalam keseimbangan daya? Keseimbangan daya. Dia ada tiga. Dua dengan pegun dengan hal laju seragam. Yang mana disebut? Sama ada pegun ataupun hal laju seragam. C jawapan dia. Percutan seragam bukan Kalau kita bergerak dengan hal laju seragam, maksudnya dia berada dalam keseimbangan daya. Ataupun dia tak bergerak pun keseimbangan daya. Okey. 28. Ubat gigi. Ni kan ubat gigi kan biasa kompos sikit je. Dia sebenarnya ubat gigi murah, banyak-banyak. Ubat gigi mahal, sikit-sikit.
Nasib baik ubat gigi dia tak ada kena-mena dengan minyak masak. Tak pening lah. Okay. Sekarang nak masak telur. Tak boleh juga. Tak boleh makan, kena susah macam tu. Okey. So pelajar sedang memicit satu tiup ubat gigi. Ubat gigi mengalir keluar kerana jawapan ni mana? Dia macam kita sebenarnya konsep ni memindahkan tekanan. Memindahkan tekanan. So, dia bagi point ni tadi. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan dalam semua arah adalah sama. Tekanan apabila satu tekanan dikenakan, tekanan ada dalam satu arah adalah sama pada jika jasad itu adalah jasad yang tertutup. Jadi jawapannya adalah C. Maksudnya bila korang kenakan tekanan dekat Y, nilai tekanan tu adalah sama juga dekat X. Itu prinsip Pascal untuk jasad yang tertutup. Okey. Okey, itik. Darjah 23 menunjukkan seekor itik terapung di permukaan air. Pernyataan manakah yang benar? Kenapa dia terapung? Jawapannya adalah B. Berat air yang disesakan itik adalah sama dengan berat itik. Bila berat air itu sama yang disesakan, dia akan terapung lah. Kalau berat air itu lebih, dia akan tenggelam lah. Kalau dia terkurang, dia terlalu atas pula. Kalau sama, dia statik kat situ, dia terapung. Bila terapung, maksudnya berat air yang disesakan adalah sama dengan berat itik. Okay, so last kali untuk hari ini iaitu nombor 30, Darjah 24 menunjukkan penumpang sedang menunggu di stesen kereta api. Apabila sebuah kereta api yang bergerak pantas melintasi, penumpang yang sedang menunggu di sepanjang platform itu akan mengalami satu tarikan ke arah kereta api yang sedang bergerak itu. Saya pernah cerita yang kalau nak try duduk kat tengah-tengah divider kat sekolah tu, tunggu trailer lalu. Tengoklah korang ke arah mana. Ke alam barzah. Korang tertarik ke arah lori tu. Sebab tu kalau kat platform kereta api dia ada bagi satu line. Korang kena duduk menjauhi line tu. Kalau korang duduk mendekati line tu, korang akan tertariklah ke atas kereta api tu. Sebab tu saya kata tadi korang akan ke alam lain. So jawapan dia prinsip apa? Prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan prinsip Bernoulli apabila laju bertambah, tekanan berkurang. Apabila laju berkurang, tekanan bertambah. Itu prinsip dipakai biasanya yang paling popular adalah prinsip aerofil, sayap kapal terbang. Sayap kapal terbang bahagian atas tu dia punya laju tinggi, tekanan kurang. Bawah laju rendah, tekanan tinggi. Sebab itulah kapal terbang tu boleh terangkat. Okey, itu saja untuk hari ini. So 31 tu dia dah yang tadi dah tu yang tekanan-tekanan tu cuma 31 tu letrik. Saya tak suka masuk lah. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.